Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersiaran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Selamat datang dan minta maaf dari kalian. Saya harap kalau berlaku sedikit gangguan itu tuan-tuan nanti refresh saja. Nanti kita boleh tengok berterusan lah. Dan saya tak pasti gangguan tu dari mana, tapi kita sedang menggunakan Streamix ya, penggunaan Streamix di Telekom ya. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi dengan saya kita dalam rancangan ataupun slot Cedok Ilmu. Dan kupasan tajuk pada malam ini insya-Allah berkisar dengan kebahagiaan, berkongsi rezeki, memberikan. Sebelum itu please share sebanyak mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian pada malam ini. Dan kalau sekiranya ada persoalan yang berkaitan dengan zakat ataupun wakaf ataupun yang berkaitan dengan apa sahaja hukum hakam, mungkin tuan-tuan boleh letakkan soalan itu di bawah, Q&A itu di bawah, dan insya-Allah akan dijawab. Kalau berkaitan dengan teknikal, kita ada pegawai dan pegawai MAIB. Kalau ada soal berkaitan hukum hakam, kita ada ustaz-ustaz yang akan tolong menjawab nanti insya-Allah. Malah mungkin saya akan boleh direct soalan itu jika ada soalan-soalan yang boleh dalam tempoh kurang lebih setengah jam ini, mudah-mudahannya ada manfaat insya-Allah. Malam kita malam yang bermanfaat. Jadi sebelum tu tekan button share, button like, mudah-mudahan ada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dulu ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha Man 'amila salihan min dzakarin aw وهو مؤمن ينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. Barang siapa yang melakukan amal salih daripada kalangan lelaki dan wanita dan dia beriman kepada Allah, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. So ini beberapa perkataan ataupun ayat yang menceritakan tentang rezeki, kerja kita, produktiviti kita. Dia sangat berkait dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang memberikan 1000 rasa. Para hadirin yang dirahmati Allah, siapa yang tak nakkan kebahagiaan? Apa saja kita buat pada hari ini semua nak bahagia. Kalau tanya orang kaya, sebab apa nak kaya? Dia kata dia nak bahagia. Tanya orang yang miskin, dia makan-makan cukup-cukup, dia nak tak bahagia? Jawapannya semua nakkan kebahagiaan. Tanya orang yang kerja pagi, petang, siang, malam, kenapa dia bekerja pagi, petang, siang, malam? Dia kata dia nakkan bahagia. Tanya orang miskin, orang yang mungkin kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tanyakan dia dengan kadar yang dia ada itu, apa yang dia nak? Jawapan mereka semuanya nak kebahagiaan. Tapi kalau kita bekerja sebagai seorang manusia, fitrah manusia, buat semua perkara, buat itu dan ini, tak mahukan kebahagiaan, itu ada something wrong. Ada sesuatu yang tak kena dalam kehidupan itu. Sebab itu manusia, dia buat apa sebenarnya. Ada orang kaya raya, semua perkara dia ada, tapi dia tak rasa bahagia. Ada orang
nakkan anak ramai. Allah bagi dia anak ramai, tapi dia tak bahagia dengan anak ramai. Ada orang, dia rasa aku tak nak anak ramai, sebab dia tengok jiran dia anak dia terlalu ramai, macam kelang kabut je. Dia kata aku nak anak seorang je. Tapi dengan anak seorang pun kadang-kadang tak bahagia. Pendek kata, kehidupan kita ni seperti mana dalam Quran sebut, adalah untuk mendapat kebahagiaan dan memperolehi hayatan tayyibah, kehidupan yang sangat baik. Ini tajuk kita pada malam ini. Tapi kita nak relatekan yang besarnya adalah berkaitan dengan rezeki ini. Apa yang kita ada bila berkongsi akan mendatangkan kebahagiaan. Sebab itu para hadirin rahmati Allah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Taha umpamanya, Tuhan kata faman waman a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, dia akan mendapat kehidupan yang sangat sempit. So kita cari rezeki ke, kita berniaga ke, kita gomen ke, kita corporate ke, apa saja latar belakang kita, nakkan kebahagiaan, dia mesti berbalik kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah, banyak yang kita boleh kupas pada malam ini. So macam mana hari ini? Semua sihat-sihat belaka ya? Macam mana kehidupan kita? Baik. Macam mana konsep kongsi rezeki? Saya nak kongsikan pada hari ini macam mana konsep kongsi rezeki. Konsep kongsi rezeki yang kita nak sharekan ni, supaya kita merasakan bahagia. Dalam pepatah Melayu dia kata hidup bahagia jika banyak memberi. Jadi sikit banyak itu, kuantiti itu menentukan kita bahagia atau tidak ya. Jadi para hadirin memberi menambahkan kebahagiaan. Konsep ini kita ambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dalam petikan hadisnya menyatakan tentang pemberian ini. Antaranya Nabi kata tahadu tahabu. Memberilah, berilah hadiah. Kamu akan saling cinta mencintai. Cinta itu lambang kebahagiaan. Baik itu Nabi SAW beri apa yang dia ada. Nabi seorang yang kaya. Saya nak tanya tuan-tuan, Nabi kaya ke miskin? Atau apa ke dana? Saya pernah tanya dalam slot apa orang kata motivasi ya. Banyaklah slot ceramah saya ke motivasi ke. Antara soalan saya tanya, Nabi kaya ke miskin? Saya nak tanya penonton-penonton yang mengikuti saya pada malam ni ya. Saya tak dapat tengok siapa yang ikut ya. Nabi kaya ke miskin? Itu soalan saya yang pertama. Siapa boleh jawab? Tolong jawabkan. Kaya ke miskin? Kalau jawapan play safe, dia kata sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Okey, Nabi kaya ke miskin? Ada siapa-siapa boleh komen tak? So para hadirin ya, saya jawab. Nabi SAW kaya. Bukti kekayaan Nabi SAW banyak disebutkan dalam sirah. Dan Nabi seorang usahawan daripada golongan bangsawan. Itu asal-usul Nabi. Atuk Nabi SAW dari Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib seorang yang kaya. Abdullah itu sendiri daripada adik-beradik yang lain tu, dia yang paling menonjol dari sudut kekayaan dia ya, bapa Nabi itu ya. Jadi Nabi ni golongan bangsawan yang kaya, dan waktu mudanya pun Nabi kaya. Sebab itu Nabi ni layak berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Dalam riwayat sebut ada riwayat kata Khadijah waktu itu 40 tahun, tapi riwayat yang lebih kuat mengatakan Khadijah umurnya ketika itu 25 tahun, sedangkan Nabi lebih kurang dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ya. Dan di dalam kitab-kitab siyar ataupun kitab-kitab sirah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwini Khadijah binti Khuwailid, Nabi menghantar barangan hantaran ataupun mas kahwin yang cukup luar biasa, sehingga ada yang menyatakan dalam riwayat Nabi menghantar 100 ekor unta yang paling mahal di Makkah. Itu setengah riwayat ya.
100 ekor unta yang paling mahal. Sebab itu hadis, kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW, Nabi sebut humrun na'am. Humrun na'am itu hadisnya la an yahdiyakallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am, ataupun la an yahdiyakallah, adalah lebih baik Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kamu rajulan, satu orang lelaki yang melakukan dakwah, khairul laka min humrin, daripada seekor maknanya binatang yang mahal lah. Jadi Nabi membayangkan begitu. Nabi sendiri bila mengetahui ni Khadijah menghantar 100 ekor unta yang paling mahal, tunggangan yang paling mahal diberikan. Jadi kalau nilai pada waktu itu, satu ekor pun bukan calon-calon orang yang boleh pegang, ya. Jadi Nabi kaya. Dan kekayaan Nabi SAW ini tidak menjadikan Nabi ini kikir, kedekut. Tak, Nabi memberi. Kehidupan Nabi memberi. Daripada dia muda, dia kahwin dengan Khadijah, dia dapat anak-anak yang ramai daripada Khadijah, dia suka memberi, suka memberi. Dan sehinggalah dia menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak pudar, sifat memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak pudar, kerana konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkongsi rezeki. Ianya diikuti oleh para sahabat, kongsi rezeki. Sebab itu kalau kita perhati tengok kisah di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Mekah bertemu dengan orang Madinah, Muhajirin Ansar bertemu dengan Madinah, apa yang Nabi amalkan? Konsep perkongsian rezeki. Antaranya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Tuan-tuan boleh tengok balik kisah sirah ini, bagaimana dipersaudarakan Sa'ad bin Rabi', iaitu orang Madinah, dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Di konsepnya konsep kongsi rezeki. Sebab kalau tak kongsi rezeki, tak menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan. Kongsi rezeki. Sa'ad ditawarkan, wahai Abdurrahman, kalau kau nakkan tanah, nakkan rumah, sebut saja harta, aku akan berikan. Kalau kau nakkan isteri, aku ada 2 orang isteri, salah seorang itu aku boleh ceraikan, lepas habis iddah kau kahwinilah salah seorang daripada mereka. Macam-macam offer daripada Sa'ad bin Rabi', sebab konsep perkongsian rezeki. Cumanya Abdurrahman bin Auf ni dia tak ambil kesempatan lah. Dia bukan opportunis punya orang. Kalau kita dapat tawaran macam tu, oi, dapat kata, dapat tanah, dapat kahwin pula tu, kan? Tapi Abdurrahman bin Auf tak mengambil kesempatan daripada hal itu. Dan dia pun panjanglah kisah Abdurrahman bin Auf ini, sehingga dia suruh tunjukkan mana pasar dan sebagainya. Dan Abdurrahman bin Auf juga mengamalkan konsep perkongsian rezeki. Ya, dia tak ada modal. Dia kata pada Sa'ad bin Rabi', wahai Sa'ad, aku tak perlukan apa yang kau offer itu, aku cuma nak pinjam beberapa dinar atau dirham. Saya tak ingat dalam matan cerita itu. Pinjamkan aku berapa dinar, ya. Dia dikhabarkan daripada satu riwayat, dia meminjam 40 dinar. Kalau ada siapa yang ingat kisah itu, boleh sebutkan pada saya, ya. 40 dinar dipinjamkan kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf diambil 20 dinar yang dipinjamkan kepadanya, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, 20 dinar ini aku berikan. Nampak tu? Dia dah lah pinjam duit. Ya. Dia pinjam duit, lepas tu dibagi pula kepada Rasulullah SAW, sebab mengamalkan konsep perkongsian rezeki. Kemudian 20 dinar lagi digunakan sebagai modal perniagaan dia. Modal perniagaan Abdurrahman ketika dia mana berada di Yathrib ataupun Madinah Al-Munawwarah. Jadi kongsi rezeki. Kemudian pula modal itu dibeli beberapa keperluan. Di antaranya beberapa riwayat menyatakan dia membeli unta. Dia beli unta, dan dilihat orang Yathrib, orang Madinah, di kalangan kebanyakan orang Madinah, khususnya orang Muhajirin ni, bila dah tinggalkan Mekah tu, mereka dianggap muflis. Harta mereka ni kena ambil dia oleh orang Quraisy. Abdurrahman kaya, harta-hartanya disita oleh orang-orang Quraisy. Jadi datang selai sepinggang. Mereka tak ada kenderaan-kenderaan yang seperti mana mereka berada di Mekah. Jadi Abdurrahman bin Auf dibeli modal unta, sekor demi sekor, ya, dah jual, beli balik, jual, beli balik. Akhirnya orang-orang Muhajirin dan orang Ansar memiliki kenderaan yang hebat di Madinah.
Okey, dan dia untung daripada apa? Dia untung daripada barangan aksesori unta itu. Jadi dia jual dengan harga kos untuk mengamalkan konsep perkongsian rezeki. Itu kisah para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in dalam mengamalkan konsep perkongsian rezeki. Sebab itu saya katakan konsep perkongsian rezeki boleh menghasilkan kebahagiaan yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Sebab itu kita tengok kita sendiri kalau kita cuba amalkan konsep ini. Kalaulah mentaliti ini ada, kita akan menghasilkan berapa ramai majikan-majikan yang hebat di kalangan orang Islam, orang Melayu. Sebab apa? Dia ada modal, dia ada business oriented, kemudian dia ada soft skill ataupun multi-purpose skill yang dia ada, digunakan kemahiran-kemahiran itu untuk membangunkan legasi ataupun membangunkan syarikat contohnya. Dan kalau dia ada konsep perkongsian rezeki, dia kata apa? Aku nak cari di kalangan orang Melayu kita, orang Islam kita bekerja di bawah aku, contoh ya. Kemudian berapa ramai yang boleh mendapat manfaat daripada peluang pekerjaan-pekerjaan yang disediakan. Saya ambil contoh orang Melayu kita yang ini yang hebat, Masya Allah, semoga Allah berkati perniagaannya, iaitu Tan Sri Syed Mokhtar Bukhari. Berapa banyak legasi yang dia ada, dan berapa ramai di kalangan orang Islam khususnya, dan malah Malaysia, orang Malaysia, malah foreigner yang mendapat hasil daripada kerja buat di empayar dia, telekomunikasinya, di bahagian seaportnya, airportnya, dalam bahagian universitinya, gedung-gedung yang hebatnya, kilang-kilang yang Masya Allah hebat, conglomerate ya, yang cukup hebat. Sebab apa? Kalau dia ada sifat ananiyah, keakuan, dia takkan ada macam tu. Orang yang macam ni dia ada sifat apa? Kekitaan. Saya ulang, hidup orang yang berkongsi ini dia ada sifat kekitaan. Dia tidak memiliki sifat keakuan. Dalam bahasa Arab dipanggil kekitaan ni maksudnya jamaah, kerja al-jam'iyah, kerja berjamaah. Dia bukannya memiliki sifat keegoan dan keakuan. Ya. Jadi para hadirin, bayangkan berapa banyak, bukan pada diri kita kebahagiaan itu, kita telah melimpahkan, berkongsi rezeki, akhirnya melimpahkan kebahagiaan itu untuk dirasai oleh orang lain. Siapa yang tak bahagia bila ada kerja? Siapa yang tak bahagia bila dia dapat rezeki, dapat gaji, dia boleh beri makan kepada anak dan isteri? Siapa yang tak bahagia kalau dia boleh melayari kehidupan dia seperti orang lain? Jadi ini konsep perkongsian rezeki para hadirin, ya. Jadi kenapa kita nakkan ramai lagi usahawan-usahawan yang hebat di kalangan orang Melayu Muslim, ya, orang Islam, orang Muslim pula tu, kemudian orang Malaysian pula tu kan? Kenapa kita nak ramai orang macam ni? Akhirnya mereka ini adalah pengeluar-pengeluar, menjadi pengeluar-pengeluar zakat, pemberi zakat, ya. Bila dah sampai nisab, cukup 6 syarat zakat itu, maka dia akan keluarkan zakat dia. Bayangkan para hadirin, kita memiliki retailer ataupun supplier ataupun peringkat wholesaler yang mengeluarkan zakat. Mula-mula bermula dengan retailer, dia keluarkan zakat, mungkin sekitar permulaannya 10,000. Kemudian dia jadi supplier, dah jadi, tahun depannya dia jadi supplier, mungkin dah 100,000. Kemudian jadi wholesaler, silap-silap dia sudah membayar zakatnya hampir ratusan ribu, mungkin juga jutaan. Jadi para hadirin, kesan daripada memberi zakat. Sebab itu saya bila bersama dengan pegawai-pegawai MAIP kita yang sangat agresif, ya, dengan kerja buat mereka, Masya Allah, semoga Allah memberkati semua pegawai-pegawai kita, memberkati ustaz-ustaz kita, ya, Ustaz Tashrik Termizi yang bertugas di perbatasan, yang bertugas di luar negara, bukan batas lagi dah di luar negara, bekerja ni untuk apa para hadirin? Untuk menghidupkan atau memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hasil yang kita ada, hasil mahsul yang kita ada. Jadi bila saya pergi berjalan pusing dengan pegawai-pegawai kita,
Kita nampak sendiri macam mana keperluan zakat itu yang sangat diperlukan. Hasil daripada zakat itu kita alirkan kepada asnaf yang 8, kan? Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin wal mu'allafati wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 orang tu. Baru ni pun alhamdulillah diberikan kesempatan kita pergi tengok rumah bantuan asnaf, ya, rumah bantuan asnaf di beberapa daerah, ya, khususnya itu di Pantai Remis, di Pangkor, di Setiawan. Kita tengok sendiri rumah itu, betapa mereka ni orang yang sangat dhaif, yang tak ada rumah, kadang-kadang tu menumpang saja. Tapi hasil daripada zakat yang berjaya dikutip, kita dapat kongsikan hasil kekayaan orang-orang kaya ni kepada orang miskin. Sebab itu disebutkan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil harta itu, diambil zakat itu, diambil wakaf itu daripada kalangan orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang fuqara, orang-orang yang memerlukan. Para hadirin, inilah konsep perkongsian rezeki yang mesti diamalkan. Saya buat contoh tadi tu Tan Sri Syed Mokhtar Besar, tapi di peringkat-peringkat kecil ni ada. Bila kita lihat ada orang yang kesan dibayar sikit, ya, niat dia berniaga, niat dia tu nak bayar zakat, niat dia tu memang tulus suci lah, insyaAllah, ya. Allah, mudah Allah terima untuk membantu orang yang fakir miskin. Dia nak wakaf, kalau ada duit lebih dia nak bagi kepada orang yang memerlukan. Kesan dia apa orang macam ni? Saya pergi ke daerah Parit Bunta hari itu, diceritakan oleh pegawai Baitul Mal waktu itu tentang macam mana pergerakan zakat di kalangan orang kampung ni. Ada yang bayar zakat tahun ni, dia start dengan 3,000, tahun depan naik lagi 5,000, tahun berikutnya 8,000, sehingga ada satu tu di Taiping, ya, saya ingat saya, daripada 3,000 dia bayar zakat, akhirnya dia bayar zakat setelah 10 tahun 30,000, hampir 30,000 dia bayar zakat. Jadi pegawai ustaz kita tu tanya pada pakcik ni, pakcik macam mana boleh daripada 3,000 ni, saya ingat pakcik bayar 10 tahun dulu 3,000 je, tapi ni sekarang dah sampai 30,000. Apa rahsia dia? Dia kata rahsia dia tak lain tak bukan, dia tak miss bayar zakat. Dia bayar zakat 3,000, naik lagi, naik, yalah zigzag lah, naik turun kan. Tapi setelah 10 tahun 10 kali ganda bayaran zakat. Kalau kita fikir habislah 30,000, tak, tengok pendapatan dia, kan, keluar daripada itu 2.5% saja, dan tentulah pendapatan dia cukup luar biasa, ya. Jadi para hadirin rahmati Allah, kesan daripada perkongsian rezeki ini akan menghasilkan kebahagiaan. Hidup sangat bererti jika memberi. Hidup ni, kalau kita rasa semua ni kita nak je, aku nak, kau tak boleh makan. Kita ada banyak reta macam mana pun, saya pinjam kata Tun Mahathir, dia kata, nak banyak mana, dia kata, reta ni nak banyak mana, duk pungut tu, duk pungut ni, tapi habis-habis boleh makan. Tengok mi goreng mamak tu, separuh pun tak habis, dia kata. Tara mana nak masuk kat tekak ni. Jadi maksud dia apa? Maksudnya untuk kita ni sedikit saja. Yang ada kat kita ni, yang kita boleh makan, semua sikit je. Manfaat daripada apa yang kita dapat tu apa dia? Orang ada duit juta-juta, simpanannya juta-juta. Apa matlamat dia sebenarnya? Bila dia beri pada orang. Itu rezeki kita. Rezeki kita itu bila memberi makan kepada isteri dan anak. Sebab itu Nabi kata, nafkah yang paling hebat apabila kita menyuapkan makanan di mulut isteri dan mulut anak-anak. Itu nafkah yang paling hebat. Jangan kedekut dengan anak, bagi makan. Kadang tu, yalah, baguslah kita bagi makan masjid, surau, anak yatim, Kemboja, Vietnam, Bangladesh, semua negara lah kita pergi. Tapi kedekut dengan anak isteri, jangan. Anak isteri mesti kita berikan keutamaan. Situlah lubuk rezeki kita. Mak ayah, jangan kedekut dengan mak ayah kita. Tak banyak, sikit, tak sikit, banyak, ada hasil kita sampai kepada mereka. Kita akan lihat rezeki kita bertambah dan malah kita makin bahagia. InsyaAllah makin bahagia. Ya, para hadirin, ya. Jadi saya kongsikan lagi, ya, apa tadi?
balik pada tajuk tadi, perkongsian. Jangan kita rasa kedekut lah, jangan kedekut dengan keluarga, dengan orang lain, kawan-kawan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ni riwayat ni saya tak sempat nak check lah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, satu ketika dia nak makan buah. Dia baru nak makan buah, tiba-tiba ada orang minta buah tu, dia bagi. Kemudian datang satu hidangan buah sampai kepada dia, tapi buah tu tak diceritakan berapa jumlahnya. Kata saya, aku yakin pada dalam bungkusan itu ada 10 biji apple. Aku yakin. Bila tanya kepada Sayyidina Ali, sahabat tu tanya, macam mana kau tahu ada 10 biji? Sebab aku meyakini bila aku memberi satu, 10 Allah balas balik. Apakah kau tak baca ayat Quranul Karim? Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Man jaa bil hasanah, barang siapa yang datang pada satu kebaikan, falahu 'ashru amthaliha, maka Allah bagi pada dia 10 gandaan. Satu kebaikan dia buat, Allah bagi 10 gandaan. Tapi kalau dia buat kejahatan, Allah balas setara dengannya. Sebab itu kita tengok orang yang bagi kongsi rezeki ni, dia semakin bahagia dan dia tak muflis pun. Ada orang takut masa musim Covid ni nak keluar duit, takut. Takut aku. Nanti aku nak makan apa? Aku takut nanti tiba-tiba aku kena buang kerja, aku tak boleh buat apa. So jangan keluar duit lah, simpan duit. Sebenarnya apa yang kita simpan tu pun habis. Allah tarik. Dalam bentuk yang macam-macam tariknya. Bila sakit kena pergi hospital, habis duit. Sakit perut. Kereta kita pun kadang sakit perut, habis duit kat kereta. Motor pun sakit juga. Bil tu bil ini, tax itu tax ini, claim itu claim ini, akhirnya habis. Tapi tuan-tuan percaya, tuan-tuan cuba tengok orang yang rajin menginfak di waktu orang yang sukar. Orang sukar nak makan, tapi dia tak kedekut. Dia tahu jiran dia tak boleh makan, dia infak. Dia senang lagi. Orang yang menginfak ni, Allah mudahkan banyak urusan dia. Tak habis pun rezeki dia. Ada je rezeki. Dia mengamalkan konsep kata Nabi SAW, "Man yassara ala mu'sir, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sukar, orang yang susah, yassarallahu lahu, Allah akan memudahkan urusannya dunia dan di hari akhirat kelak. Man yassara ala mu'sir. So Allah mudahkan urusan dia. Sebab itu kita tengok orang yang memberi ni, tak ada yang miskin, tak ada. Lagi rajin dia bagi, lagi banyak lagi rezeki Allah bagi kat dia. Dia pakai kaedah, bila rezeki yang dia ada tu dikongsi dan dia akan bahagia. Saya yakin tuan-tuan yang bersama dengan saya pun sudah pun merasainya dan rajin berkongsi rezekinya. Khususnya pegawai-pegawai kita, banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Ustaz-ustaz kita, banyak pengorbanan mereka. Yang setia menonton kita ni, banyak pengorbanan yang dilakukan. Ya, mudah-mudahan insya-Allah ya, rezeki kita yang kita kongsikan bersama ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, orang masjid, orang surau, anak-anak yatim, fuqara, masakin, Allah mengiranya dalam timbangan hasanah dia. Ya, Allah kira. Mudah-mudahan Allah terima segala doa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kau terimalah daripada kami segala amalan yang kami lakukan, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kau terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha mengasihani. Para hadirin, terima kasih kerana menyertai perkongsian pada malam ini. Kekal setia, sila kongsikan perkongsian ini, mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat. Mohon ampun dan maaf di atas coverage yang tidak seberapa ini, namun kita telah usahakan bersama. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan bismillah ta'ala. Wallahu li taufiqus sadad.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.